Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah Ta'ala berfirman, maksudnya, dan berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, dan janganlah kamu pecah belah, dan ingatlah nikmat Allah Ta'ala kepada kamu semua. Di kala dulu kamu orang-orang yang bermusuh-musuhan, lalu Allah Ta'ala menjenakkan hati sesama kamu, lalu jadilah kamu dengan sebab itu orang-orang yang bersaudara. Sadaqallahu al-azim. Terima kasih pada saudara pengurusi majlis yang hormat Tuan Haji Adli Zahari, Timbalan Menteri Pertahanan dan juga Naib Presiden Parti Amanah Negara, yang bahagia Fadil Ustaz Ahmad Syed, Pengurusi Pakatan Harapan Negeri Kelantan, yang bahagia Dato' Azhar, Pengurusi DAP Negeri Kelantan, yang bahagia Saudara Atan, Saudara Ahmad Atan, Naib Ketua Pemuda Parti Amanah Negara, yang bahagia Saudara Zamin, yang Ketua Pemuda Negeri, Ketua Pemuda Amanah Negeri Terengganu. Seterusnya para hadirin, para hadirat, khususnya juga tuan rumah yang menyediakan kelengkapan pada malam ini, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dapat pada malam ini bersama-sama dengan rakan-rakan dalam parti-parti gabungan yang bentuk kerajaan perpaduan untuk berceramah di sini, di tempat yang bersejarah sebenarnya berhampiran dengan Masjid Tuk Guru Ni Abdul Aziz Nikmat di Paling Pekalan Cupa dan Lidun Cempaka yang pernah diwakili oleh almarhum Tuan Guru. Dan malam ini bukan kali yang pertama saya sepentas kali pertama bersama Presiden Parti Amanah Negara yang berhormat Terunggi Abang Mat, yang berhormat Muhammad Sabu, dalam ceramah besar yang dibuat di Rompi ketika PRU baru-baru ini, PRU yang tertangguh. Itu adalah ceramah sulung saya dengan parti, dengan kerajaan perpaduan sama dengan menteri dan juga rakan-rakan lain daripada UMNO. Dan malam ni malam yang kedua, kali yang kedua, dan bila saudara Jening hantar WhatsApp jemput saya tidak teragak-agak untuk menerima kehadiran pada malam ini. InsyaAllah jemputlah lagi, saya akan turun lagi di mana pun, baik di Terengganu, baik di Kelantan, baik di mana pun, insyaAllah. Lupa saya sebut sahabat saya pengiring saya, Fadil Ustaz Rujahan Abdul Rahman, Ketua Biro Agama UMNO Negeri Kelantan. Malam ini kita bincang tentang senario politik semasa. Ada dua perkataan yang perlu kita bezakan. Satu politik, yang kedua politik kepartian. Ini dua perkara yang perlu kita semua jelas. Politik atau disebut dalam bahasa Arab as-siasah, satu perkara yang tidak boleh berpisah dengan hidup manusia. Kerana manusia perlu hidup disusun dan diatur urusan kehidupan. Sebab itulah politik juga tak dapat dipisahkan dengan Islam. Kerana Islam mengatur dan mengurus hidup manusia. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berpegang bahawa politik tak dapat dipisahkan dengan Islam,
dengan Islam yang mesti memandu politik yang bermaksud pengurusan dan pentadbiran sebuah negara, sebuah negeri, sebuah daerah, sebuah kampung. Yang kedua, politik kepartian. Politik kepartian satu sistem moden menerusi sistem demokrasi yang ada pada hari ini, di mana diberikan hak kepada rakyat untuk memilih orang yang menguruskan negara, menguruskan politik negara. Dan negara kita Malaysia negara yang menerima demokrasi, memilih orang yang bakal menjadi kerajaan mewakili raja. Kerajaan mewakili raja. Kerajaan persekutuan mewakili yang di-Pertuan Agong untuk mentadbir dan menguruskan negara. Kerajaan negeri mewakili sultan negeri, raja negeri yang 9, dan juga negeri-negeri yang bernaung, yang darat kepada yang di-Pertuan Agong, itu Melaka dan juga negeri Melaka dan juga Pulau Pinang, Pulau Pinang, Sabah dan juga Sarawak. Maka oleh kerana demokrasi itu adalah tempat untuk manusia memilih orang yang bakal mengurus kerajaan, maka dibuatlah parti-parti yang pelbagai. Maka hari ini kita ada pelbagai parti. Di hadapan kita, saya hari ini daripada UMNO, bukan lagi PAS. Sahabat saya yang Muhammad Tuan Haji Azli daripada Amanah, dulunya PAS. Sahabat kita Datuk Azhar daripada DAP. Yang Muhammad, bekas Yang Muhammad, pada Ustaz Muhammad Hussein daripada Amanah. Parti-parti yang ada, mereka semua bersaing untuk mendapatkan kuasa menjadi kerajaan. Kita guna perkataan persaingan. Bersaing untuk mendapat kuasa. Dalam sejarah politik negara, persaingan ini berlaku dalam bentuk yang sangat banyak, dan yang paling banyak berlaku dalam bentuk gabungan-gabungan politik. Yang kalau dulu kita gunakan istilah dalam bahasa tahaluf siasi, iaitu persepakatan politik. Dan parti-parti yang ada di sini melalui fasa-fasa ini. PAS bersama kerajaan, parti perikatan. PAS masuk dalam kerajaan bersama dengan parti perikatan, menang pilihan raya tahun 72, kemudian menubuhkan Barisan Nasional tahun 74, kemudian terkeluar tahun 78, terungkai suatu perikatan. Bila berlaku kes melibatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tertubuh Parti Keadilan Rakyat dan bergabung dengan PAS membentuk satu gagasan yang dipanggil Barisan Alternatif, bersama juga DAP, masuk pilihan raya bersama, bercerai sekejap, bergabung semula. 2008 selepas PRU 2008 ditubuhkan oleh Pakatan Rakyat, PAS ada di sana, kemudian ada PKR, ada pula DAP. Berarti itu ada gabungan politik. PAS yang bertemu lama dengan UMNO akhirnya menemukan gabungan bersama yang namanya Muafakat Nasional, walaupun belum lagi mati, sebab belum ada kubur lagi. Parti Nisam pun entah di mana, tak dipasang lagi. Dan hari ini UMNO menerusi kerajaan perpaduan, bergabung dengan PKR, bergabung dengan Amanah, bergabung dengan DAP, atau bergabungan Pakatan Harapan. Itu ada politik kepartian. Politik kepartian membenarkan gagasan dan gabungan, dan dia boleh berlaku dengan pelbagai sebab dan keadaan. Sebab itulah kita diajar dalam Islam, ahbib habibaka haunamma asa ayakuna bagudaka yaumamma. Sayang pada orang yang kamu sayang dalam keadaan sederhana saja. Barangkali satu hari dia menjadi orang yang kau benci. Bagudaka haunamma, benci pada orang yang kau benci
seadanya saja. Asa ayakuna habibaka yang mama. Bimbang satu hari nanti dia menjadi orang yang kamu sayang. Itulah politik. Politik kepartian dia boleh berubah berdasarkan keperluan masing-masing. Hari ini peneguhan kerajaan perpaduan adalah dengan hasrat dan kehendak yang di-Pertuan Agong. Ini mesti kita notakan. Kerana Tuanku menyebut secara terbuka, termasuk dalam ucapan baru-baru ini dalam Dewan Parlimen, hasrat yang di-Pertuan Agong untuk menyatukan semua parti-parti yang kekal dengan ideologi masing-masing. DAP dengan ideologi dia, PKR dengan ideologi dia, UMNO dengan ideologi dia, PAS dengan ideologi dia, tapi duduk bersama untuk bentuk satu kerajaan yang dipanggil sendiri oleh Tuanku sebagai kerajaan perpaduan. Tujuannya apa? Nak padukan umat Islam yang kita berpolitik hingga akhirnya beri kesan kepada rakyat. Saya bila mana Tuanku arahkan begitu, saya antara orang yang awal menyokong. Walaupun ketika pilihan raya saya sebut bahawa UMNO begini, PAS begini, DAP begini, PS begini, berakhir PRU ada keputusannya. Saya antara yang awal menyebut pada Presiden UMNO mesti bersama dengan kerajaan perpaduan untuk buat satu politik baru bagi rakyat Malaysia. Jangan ada perpaduan yang kita bina pada hari ini. Setiap parti kekal pegangan masing-masing, ideologi masing-masing, tapi ada benda bersama yang kita boleh buat dalam kerangka sebuah kerajaan yang telah dimaktubkan dalam perlembagaannya apa dasar-dasar. Sebab itulah bila mana UMNO bersedia untuk bersama kerajaan perpaduan, antara aspek yang sangat penting ditekankan ialah mesti bersama pada 4 perkara. Pertama, menegaskan Islam agama persekutuan. Seperti mana perlembagaan menyebut artikel 3 Perlembagaan Malaysia, Perlembagaan Persekutuan. Yang kedua, Raja-Raja Melayu didaulatkan, tempat rujukan. Yang ketiga, bahasa Melayu. Yang keempat, hak istimewa orang-orang Melayu menurut apa yang ditetapkan oleh kedua. Ini adalah asas dan dasar dalam persamaan kita bersama dengan kerajaan perpaduan, dan semua setuju dengan 4 perkara tersebut. Maka terbentuklah kerajaan perpaduan. Maka apa sahaja perbezaan yang berlaku, itulah perbezaan yang akan berlaku kerana perbezaan perkara ideologi. Tetapi yang kita boleh bersama pada titik-titik bersama untuk kita bina kerajaan kita pada hari ini. Saya bayangkan peluang kita. Saya antara orang yang begitu tegas merundingkan hubungan PAS dengan UMNO ketika dalam PAS. Kenapa? Kerana melihat pertembungan anak bangsa Melayu Islam puluhan tahun. Dan saya orang Kelantan, dia boleh sedar hubungan ganas dan panas antara PAS dan juga UMNO. Dan kita rundingkan terbentuk konfederasi nasional. Beberapa akhir terbengkalai tengah jalan. Hari ini kita diruang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk letakkan UMNO bersama dengan Pakatan Harapan yang tak pernah terbayang oleh akal orang UMNO sendiri. Siapa yang pernah bayangkan ini akan berlaku? Saya tak pernah bayangkan. Itulah kerja Allah Subhanahu Wa Taala untuk bagi ruang kita duduk sepentas dan melihat titik bersama kita untuk majukan negara kita yang kita sayang. Tuan-tuan berpolitiklah, masuklah pilihan raya. Sebentar lagi akan berlangsung pula PRN. Masuklah, itulah hak rakyat yang diberikan oleh negara. Itu juga hak diberikan oleh Islam untuk kita berpolitik. Tetapi yang patut kita jaga dan kita ialah satu perkara, iaitu hubungan kemanusiaan atas nama rakyat Malaysia dan hubungan persaudaraan atas nama orang-orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah titik bersama kita. Yang kita rusia hari ini ialah pertolongan politik yang mencarikan perpaduan. Hubungan politik yang menyebabkan kita bergaduh, anak beranak, adik beradik, ibu bapa, suami isteri, anak saudara dengan pak saudara, rakan dan taulan. Ini yang kita kena buang ke tepi. Allah bagi kita peluang, mesti kerajaan perpaduan untuk bina perkara ini.
dan kita mengharapkan semua orang hidup bersama walaupun dia parti yang beza. Bahkan kalau jadi bangkang atau kerajaan tetap boleh bersama untuk urusan rakyat, urusan berkerajaan, urusan bernegara. Tuan-tuan, kita berpolitik terlalu sengit. Bila kerajaan pimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim mengemukakan tema bagi berkerajaan dibagi Malaysia Madani, tema Madani. Istilah Madani, orang-orang yang mengaji Islam mereka boleh faham mudah. Tetapi ada sentimen kepartian, kita mencari ruang dan titik untuk diskredit. Istilah Madani, saya perlu untuk dipaham. Kalau bukan, baru diperkenalkan. Ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kerajaan dulu dah diperkenalkan Madani, dah lama. Dari istilah yang digunakan oleh para alim ulama bukan terkemudian, selalu dibawa kata-kata Ibn Khaldun, ulama yang terkenal hidup kurun yang ke-8. Soalan menggambarkan Islam Madani baru ditimbulkan oleh Ibn Khaldun, pengarang kitab Al-Muqaddimah. Sedangkan Islam Madani lebih awal disebut ulama Islam yang awal, kurun yang ke-4, oleh Ar-Raghib Al-Asfahani, kurun yang ke-4, disebut oleh Ibn Arabi, kurun yang ke-5, disebut oleh Al-Fakhr Razi, kurun yang ke-6, disebut oleh Ibn Taymiyah, kurun yang ke-7, disebut oleh Ibn Qayyim, kurun yang ke-8. Ia adalah mustalah yang masyhur di kalangan para fuqaha Islam, disebut dalam kitab-kitab mereka, menggambarkan bahawa manusia hidup mesti bermasyarakat. Itu adalah Madani, hidup bermasyarakat. Kalau itulah saya sangat menyokong penggunaan Islam Madani. Dia kena dengan hasrat kita menuju kerajaan perpaduan. Perpadu perlu berpakat, perpadu perlu berbincang, perpadu kena duduk sekali. Inilah dia tema Madani. Madani disebut oleh para alim ulama al-insan madaniyyu bittabaq. Manusia ini madani pada tabiatnya. Maknanya apa? Manusia saling memerlukan satu sama lain. Tak mungkin seorang yang bekerja sebagai nelayan, dia nak tangkap ikan, kerjanya makan ikan hari-hari, tak mungkin, kembung beruk. Dia menangkap ikan, dia perlu makan nasi. Dia tak mampu nak tanam padi, dapatkan beras. Kalau dia lah orang nelayan, dia juga orang yang buat padi, nak buat padi pula perlu cangkul dan sebagainya, dia pula pergi melompong, buat besi pula, kemudian ditempur pula, mati dulu, tak ada makan. Itu konsep mana ni? Manusia hidup saling memerlukan satu sama lain. Maka Malaysia mana maksud kita hidup dengan pelbagai latar belakang yang berbeza, tapi satukah atas nama Islam, atas nama negara Malaysia, rakyat Malaysia mesti duduk bersama, saling memerlukan satu sama lain. Imam dia kerajaan, imam dia pembangkang, imam dia sama-sama kerajaan, saling memerlukan. Itu dia Madani. Itu kalau kita hurai Madani dari sudut apa yang dibuat oleh para alim ulama silam. Dan kalau kita lihat Madani sudut yang lain, Al-Madinah, merujuk negeri Al-Madinah, Madinah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Madinah, bumi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tunduk pada Islam, dan Malaysia meletakkan Islam agama persekutuan. Ini yang kita kena perkasi. Maka tema Malaysia Madani, tema yang jelas, tersusun dan teratur, bertepatan kehendak kita semasa, kena dengan hasrat kerajaan Malaysia, kena dengan hasrat negara Malaysia, dan kena dengan apa yang dikehendaki oleh Islam. Itu Madani. Tapi bila dia ajar kita suka memperlekehkan orang, bila berbeza kita pelekehkan, berbeza kita istihza, kita persenakan, maka banyaklah orang yang mempersenakan istilah Madani tanpa melihat konten yang nak dibawa oleh kerajaan kita. Dan itulah kita tuan-tuan, berpolitik dia terpisah dari akademik. Kalau tak ada akademik, dia bercakap mengakui kodar dia saja, dia hurai kodar dia saja, dia belakang kodar dia saja, tanpa melihat kepada apa dia hujah akademik. Bila dibentangkan sesuatu,
apa sahaja yang nama dasar bagi negara atau berkerajaan. Bahawa kita diberikan suatu perkara yang menarik oleh kerajaan. Dia diberi menu rahmah. Kita nak gambarkan cara fikir berpolitik. Oleh kerana menu rahmah dibuat oleh kerajaan, dibentak oleh seorang menteri daripada amanah, yang Muhammad Salahuddin. Oleh kerana ia berbeza daripada kerajaan, bukan daripada orang lain, maka yang kita ialah serangan-serangan daripada pembangkang. Dicarilah pelbagai bentuk kelemahan dan kesilapan untuk menidakkan kebaikan menu rahmah. Saya antara awal juga menulis, saya menegaskan bahawa menu rahmah adalah suatu menu yang bertepatan dengan kehendak Islam, seperti mana Allah telah sebut dalam Al-Quran. Dalam surah yang masyhur kita baca, surah Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Jangan melihat orang yang tidak percaya atau mendustai dengan pembalasan di hari akhirat. Fadzalikal ladzi yad'u yatim. Itu orang yang menzalimi anak-anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan inilah juga orang yang tidak memberi kesaan bagi makan pada orang-orang miskin. Menu rahmah yang diperkenalkan oleh kerajaan perpaduan di kalangan rakyat berhadapan kenaikan harga barang. Dan kenaikan harga barang bukan isu negara kita sahaja. Ini isu global, berlaku seluruh dunia. Dan ia bukan berlaku zaman kerajaan perpaduan sahaja. Ia berlaku zaman kerajaan keluarga Malaysia. Dan berlaku zaman kerajaan Prihatin. Dan berlaku kerajaan sebelumnya. Kenapa? Keadaan semasa ekonomi dunia, terutama melibatkan COVID, menyebabkan banyak halangan-halangan berlaku dari sudut bekalan dan sebagainya, maka berlaku kenaikan harga barang yang agak menekan kehidupan rakyat. Maka apa dia antara pendekatan kerajaan? Menu rahmah. Dia kata menu rahmah ini kalau setiap orang makan RM5 seorang, satu keluarga banyak-banyak. Kita kata menu rahmah bukan untuk semua orang, untuk orang yang memerlukan. Dia pergi kerja, tak boleh balik rumah masak. Dia perlukan menu yang rahmah, menu yang murah, membantu dia untuk mengurangkan kos kehidupannya, kerana terpaksa berada di luar daripada kawasan perumahan dia. Dia balik rumah, masaklah. Bila masak sendiri tak sampai RM5 seorang makan, lagi kurang kosnya. Nanti menu itu untuk sebahagian tempat. Dan itulah sebagai gerakan kerajaan untuk rakyat, untuk para peniaga menyumbang sebagai untuk mereka. Kalau biasa dengan harga biasa mungkin RM6, RM7, bukan dia tak untung, dia untung. Dia kurangkan sikit untung, dia jual harga RM5, dia mungkin untung RM1, untung RM5. Para peniaga yang sudi membantu rakyat Malaysia terpaksa mengutang untung. Ini yang saya katakan bahawa yang Allah Ta'ala sebut, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu. Siapakah orang yang membagi pinjam kepada Allah dengan pinjaman yang baik, lalu Allah gandakan untuknya ganda yang banyak. Ada orang kata, dia kata ganda banyak itu bukan dunia, akhirat. Cakap tidak, dunia dan akhirat. Kerana Allah sebut dalam ayat lain, walahu ajrun karim, baginya pahala yang besar. Cinta pahala akhirat dan di dunia. Kerana dalam keadaan Al-Quran, bila Allah datang perkataan wa hur'atah, dia tak ada benda yang sama, dua perkataan makna sama, tidak ada. Dia mesti ada beza makna. Maka gandaan yang Allah sebut di awal ayat tadi, gandaan di dunia. Allah berikan gandaan rezeki di dunia, dan Allah beri pahala besar di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh macam mana kita bawa suatu pendekatan untuk rakyat, tetapi kerana politik kepartian yang ditanam rasa benci dan ego menyebabkan dicari apa sahaja kelemahan untuk diskredit perkara yang memang tidak baik dalam Islam. Seperti contoh hari ini, tanggungjawab kita besar. Macam mana kita nak didik rakyat berpolitik, politik cara Islam.
Mana ada politik Islam benarkan kita istihza, kita mempersedakan orang? Mana ada politik Islam membenarkan kita untuk mengata bukan-bukan, tuduhan bukan-bukan, fitnah bukan? Tak ada. Politik Islam bukan begitu. Politik Islam, politik akhlak. Tadi saya sebut tentang akhlak. Politik akhlak. Kalau kita boleh kekal berakhlak dalam berpolitik, inilah sejahtera kepada orang politik sebenarnya, untuk rakyat bersama mereka. Baiklah, saya pada malam ni, yang saya nak bawa ialah dasar politik yang sifatnya mencantum bukan mencari, yang sifatnya menyatu bukan mengoyak, yang sifatnya bersaudara bukan bermusuh. Sebablah kalau boleh kita biar, kita buang ke tepi mustalah musuh politik, tukar dengan saingan politik. Tetapi bila mana kita hanya merasakan kita sahaja betul, parti kita saja betul, parti kita dengan Islam, ini yang jadi. Melihat Islam terkepung dalam apa sahaja yang dibuat oleh satu pihak. Sedangkan rujukan Islam, apa yang dibuat yang kena dengan Al-Quran, yang kena dengan sunnah Nabi SAW, merentasi parti, merentasi kelompok, merentasi kumpulan, itu adalah Islam. Kalau itu yang boleh kita bawa, berpolitiklah. Kadang mana yang menang pun itu rezeki dia lah. Bagi dia peluang 5 tahun. Dia menang, bagi dia peluang 5 tahun. Saya kadang-kadang pelik. Ada orang yang duduk cakap, dia kata sepatutnya yang majoriti menang jadi kerajaan. Tapi yang majoriti itu 73 kursi saja. Dia lupa yang 80 kursi. Itu lagi majoriti. Itu saya pelik juga. Tak ada orang tegur. Tak ada orang tegur. Sebab malu Allah. Nak tegur tak boleh. Diam je. Biarlah salah macam mana pun. Tuan-tuan, isu majoriti ke minoriti bukan isu kita. Isu lah bagaimana kita boleh bersama. Kalau hari ini mesti menjadi pembangkang, tak apa. Pembangkang yang konstruktif, yang membina. Tuan-tuan, saya konsisten. Saya menjadi ahli parlimen 9 tahun. Alhamdulillah. Dan ada tiket pas. Saya konsisten dengan sikap dan pendirian. Apa sahaja berbahasa mesti berakhlak. Saya konsisten. Apa je berbahasa tidak boleh mencipta kesan terhadap musuh, persaingan politik. Apa sahaja berbahasa mesti sebagai agreement dan ilmiah. Kenapa? Kerana hari ini kita di Bangka, besok jadi kerajaan. Saya di Bangka lama 7 tahun. Sempat jadi kerajaan sekejap 2 tahun. Hari ini jadi kerajaan lagi lah. Besok kalau lagi macam mana ni? Boleh berubah. Wakil kita, Tuan Haji Ali, Ketua Menteri sekejap, Alhamdulillah. Hilang sekejap, naik balik, tiba-tiba Menteri. Besok mungkin Menteri, mudah mungkin Perdana Menteri. Kita tak tahu rezeki masing-masing. Itulah politik kepartian. Tapi yang penting, macam mana kita buat idea politik kita kepada rakyat untuk kita bersaing. Dan kalau kita mengkritik satu tindakan parti, yang parti itu mengaitkan diri dengan Islam, bukan mana kita kritik Islam, kita kritik pendekatan dia dalam mengurusan kerajaan. Bukan kita benci kat dia. Hari ini masalah kita, bila kritik anggap benci. Tidak. Kritik itu kerana sayang. Kita bukan yang terbaik untuk negara kita. Maka yang terbaik untuk negara kita ialah mengkritik, bukan mengutuk. Itu biasa. Kita kritiklah dan kutuk. Kita boleh kritik, jangan buat fitnah. Hari ini kita dikelirukan. Yang kutuk dianggap kritik, yang betul dianggap fakta. Saya sokong juga tindakan yang berhormat Perdana Menteri. Sama je. Yang mulut curpa sangat, cakap merapu, merabang sekali, tak ada fakta, ikut suka nak duduk. Sama je. Kalau betul dia buat fitnah, tiklah. Kalau dia betul, dia tak buat fitnah, tak kena takut apa. Kena ajuk-ajuk kadang-kadang. Orang yang suka bercakap tanpa fakta, kadang-kadang beramai sangat penyokong depan mata. Modal tak ada, isu tak ada. Maka yang ialah dengan cara membuat rekaan cerita. Tuan-tuan, kita bersama membina politik baru. Dan saya yakin bahawa kerajaan perpaduan adalah sinar baru bagi rakyat Malaysia. Yang penting kita
berkempen apa yang kita mahu, dan kempen kita lah untuk rakyat. Untuk rakyat berikan ruang dan mandat kepada kerajaan perpaduan yang nanti akan disusun untuk masuk PRU secara bersama, insya-Allah. Tadi sahabat tersebut, alangkah baik kalau boleh Parti Amanah berprogram sekali dekat audisi. Oleh kerana tersebut di sini di petang ini saya akan bawa dengan itu kepada Presiden UMNO, insya-Allah. Boleh. Insya-Allah. Sudah jumpa pada malam ini saya mukadimah. Lain kali kita jumpa lagi, insya-Allah. Kita beri peluang kepada timbalan menteri kita untuk berucap. Akhirul kali ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.